Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Encik Muhammad bin Abdul Latif kerana telah memberi peluang dan ruang kepada kami untuk menyelesaikan tugasan kritikan sastera bagi subjek BMMB 1104. Baiklah, untuk tugasan pada kali ini, saya telah menganalisis sebuah cerpen iaitu Kisah Ayam dan Helang. Kita pergi kepada sinopsis cerpen. Pada zaman dahulu, terdapat seekor ayam yang menangis kerana tidak boleh berkokok. Seketika kemudian, sang kancil dan angsa yang sedang berjalan-jalan mendengar tangisan tersebut. Mereka mencari dan bertanya kepada ayam hutan tentang masalah yang dihadapinya. Kemudiannya, sang ayam mula bercerita. Pada suatu hari, ayam hutan menyertai pertandingan kokokan termerdu yang diadakan di perkampungan mereka. Pada mulanya, dia gagal berkokok dengan baik kerana suaranya yang serak dan sumbang. "Bu, ayam hutan, bu," kata penonton kepada ayam hutan. Namun, ayam hutan tidak berputus asa dan mencuba berkokok sekali lagi. Usahanya itu membuahkan hasil apabila suara kokokan yang keluar begitu kuat dan merdu. Akhirnya, ayam hutan telah dinobatkan sebagai raja kokokan termerdu di kampung mereka. Apabila peminatnya bertambah, sang ayam hutan mula bangga diri terhadap kelebihan yang dia miliki. Tiba-tiba, pada suatu hari, seekor ayam bernama Cik Adik Manis meminta ayam hutan untuk berkokok. Malangnya, suaranya menjadi semakin sumbang dan peminat ayam hutan mengejinya dengan nada marah dan tidak puas hati. Seketika kemudian, terdengar satu kokokan ayam serama yang sangat merdu. Setelah mendengar cerita ayam hutan, kancil dan angsa pun menguji kesabaran ayam hutan dengan bertanya, "Ayam, merdu sangat ke kau berkokok?" Hal ini menimbulkan kemarahan diri ayam dan secara tidak sengaja, ayam hutan pun berkokok dengan mengeluarkan bunyi yang merdu. Semasa dalam perjalanan pulang, ayam hutan sedang berjalan-jalan dalam hutan untuk mencari makanan. Tanpa disedarinya, sang helang yang sedang asyik memerhati perbuatan ayam itu terus terbang menghampiri sang ayam dan mengajak untuk terbang bersama-samanya mencari makanan. "Tapi, aku tak boleh terbang macam kau," kata sang ayam. Sang helang pun memberitahu ayam hutan bahawa dia mempunyai sebatang jarum emas. Sang helang menggunakan jarum emas itu untuk menjahit sayapnya supaya menjadi besar dan lebar sehingga dia boleh terbang tinggi di udara. Sang ayam sangat tertarik dengan jarum emas itu dan meminta sang helang supaya sudi meminjamkannya. Sang helang yang baik hati itu terus meminjamkannya jarum emasnya kepada sang ayam dan meminta untuk tidak menghilangkannya. Ayam hutan berasa sangat gembira dan terus menjahit sayapnya. Sayapnya menjadi besar dan lebar. Sang ayam ingin terus mencuba sayap barunya itu. Dia terus berjalan ke tebing bukit untuk terbang. Sang ayam mencabut jarum emas itu dengan menggunakan paruhnya untuk memudahkannya terbang. Malangnya, jarum itu terjatuh apabila sang ayam terlalu gembira dan asyik dengan sayap barunya. Sang ayam mula rasa takut. Pada mulanya, ayam hutan bertolak-dalik memberi alasan kepada sang helang. Namun, akhirnya sang ayam terus terang dengan helang tentang kehilangan jarum emas itu. Helang pun berasa sangat marah dan mengugut sekiranya sang ayam gagal mencari jarum emas miliknya itu. Sang helang berjanji akan memburu dan memakan keturunan sang ayam sehingga bila-bila. Seterusnya, kita beralih kepada kritikan sastera. Kritikan kesusasteraan bermakna suatu usaha untuk bernilai hasil karya seseorang sasterawan dengan alasan yang kukuh
dan bersistematik dalam memperkembangkan sesuatu yang baik. Ianya merupakan kajian, penilaian serta penafsiran sastera secara logika. Ia dipengaruhi oleh teori sastera iaitu suatu analisis falsafah bagi mencapai matlamat dan kaedah gaya penyampaian kesusasteraan yang sedia ada pada karya sastera yang dikaji. Di dalam kritikan sastera, terdapat kritikan teguran dan saranan. Kritikan teguran memperlihatkan kekuatan dan kekurangan sesebuah karya sastera oleh pengkritik. Dan kritikan saranan pula bermaksud cadangan sesuatu perkara dalam sesebuah karya sastera untuk dimantapkan. Untuk kritikan teguran dalam cerpen ini, iaitu penulis tidak menerapkan nilai rasional dalam diri penonton. Contoh peristiwa, apabila mendengar kokokan yang serak dan sumbang dari ayam hutan, semua penonton mengejeknya. Dengan begitu mudah sekali, para penonton menghina dan merendahkan ayam hutan. Maka, kritikan saranan yang dapat dicadangkan di sini ialah penulis sepatutnya menerapkan nilai rasional dalam watak penonton. Seharusnya, penonton tetap memberi sokongan yang jitu dan tidak menghina atau menyindir suara ayam hutan. Selain itu, penonton juga boleh menegur secara baik dan lembut tentang suara kokokan ayam hutan dan tidak sewenang-wenangnya merendahkan ayam hutan. Seterusnya, kita pergi kepada kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan adalah perbuatan memuji seseorang, pengarang dan karyanya yang menampilkan pemikirannya yang bernas. Antara kritikan sanjungan dalam cerpen ini ialah penulis menerapkan nilai-nilai murni dalam cerpen. Nilai mengambil berat terhadap masalah rakan ini dipaparkan oleh pengarang melalui watak kancil dan angsa. Apabila mereka terdengar suara tangisan ayam hutan, kancil dan angsa terus mencari arah kuas suara itu berada. Kemudian, kancil berkata, "Ayam, kau dah kenapa?" Manakala angsa pula bertanya, "Yalah, kau dah kenapa ayam? Kenapa jerit?" Seterusnya, mereka mendengar cerita yang disampaikan oleh ayam hutan mengenai nasib buruk yang dilaluinya. Di sini, kita boleh lihat bahawa sang kancil dan sang angsa amat prihatin terhadap kesulitan yang dihadapi oleh ayam hutan. Sikap positif ini haruslah disanjung dan dipraktikkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Baiklah, kritikan yang terakhir dalam cerpen ini ialah kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan yang saya kritik ialah pendekatan intrinsik, iaitu pendekatan terhadap karya sastera dengan menerapkan teori dan kaedah sastera berpandukan kepada karya sastera. Unsur-unsur dalaman yang akan dikritik adalah plot, watak dan perwatakan, latar, sudut pandangan dan gaya bahasa. Kritikan pendekatan dalam cerpen ini dapat kita lihat pada watak ayam hutan, iaitu seekor ayam yang terlalu tidak suka akan persaingan. Contoh peristiwa, ayam hutan suka apabila penonton terhibur dengan kokokannya. Namun, apabila ia gagal berkokok, apabila dipinta oleh cik adik manis dan kehebatan ayam serama berkokok mula terserah, ayam hutan berasa malu, kecewa dan ia pun menangis. Seterusnya, kita pergi kepada cerpen dewasa. Cerpen dewasa yang saya pilih ialah cerpen Munshi karya Husna Nazri. Baiklah, sinopsisnya, cerpen ini mengisahkan hasrat Mel, seorang anak muda, untuk berhijrah ke kota dihalang oleh bondanya yang bimbang anaknya itu akan terpengaruh oleh budaya-budaya negatif di bandar. Pada bondanya, Mel masih belum mantap bahasa ibunda dan jati dirinya untuk didedahkan dengan warga kota yang sudah hilang nilai-nilai tradisi seperti cinta akan agama, bahasa dan bangsa. Penjajah telah berjaya menyemai sentimen perkauman dalam kalangan rakyat sehingga tercetusnya pertumpahan darah akibat
pemusuhan antara kaum. Oleh itu, bonda menasihati Mel agar memelihara agama, bahasa dan negara supaya terus dihormati dan disegani. Sebagai seorang warga yang bersifat patriotik, bonda memiliki banyak buku lama yang berkaitan dengan bahasa dan sejarah. Buku-buku tersebut selalu Mel baca. Setelah Mel berasa mampu berjuang di kota, barulah bonda membenarkannya ke bandar untuk meneruskan kehidupan. Namun, bonda berpesan agar menjaga dua perkara, iaitu agama dan bangsa. Bonda yang mengirimkan sejumlah buku untuk kawan lamanya bernama Munshi melalui Mel. Apabila tiba di bandar, Mel menyerahkan buku-buku tersebut pada kawannya itu yang ada pada pengamatan Mel. Munshi merupakan seorang yang mencintai bangsa dan budayanya. Di bandar, Mel melihat kaum mudanya telah hilang identiti dan jati diri. Suatu hari, Mel mendapat khabar bahawa perkampungan Munshi akan dibangunkan dengan pelbagai bangunan mewah dan hotel. Apabila mencari Munshi di kampungnya, jentera-jentera berat sedang merobohkan rumah-rumah di situ. Mel berasa sedih melihat buku-buku lama yang telah Mel bawa musnah apabila rumah Munshi dirobohkan. Namun, Munshi tidak kelihatan di mana-mana. Kita mulakan dengan kritikan pendekatan terhadap cerpen ini. Penelitian terhadap nilai-nilai moral dan agama, iaitu berperanan memperbaiki moral masyarakat dan mengandungi unsur-unsur yang dapat mengajak pembaca berfikir mengikut landasan yang telah ditetapkan. Contohnya, dalam cerpen ini, Mel nekat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan ilmu agama agar tidak mahu terjebak dalam kancah yang boleh menjatuhkan maruah negara dan harga diri ketika hidup di ibu kota. Ibu Mel turut berpesan agar menjaga agama dan bahasa kerana bahasa adalah jiwa bangsa. Menyatakan pengalaman benar dan fakta yang dilalui Ibu Mel ini yang dapat dijadikan bahan pemikiran oleh pembaca dan mempunyai tanggungjawab etika sebagai alat untuk memperbaiki moral masyarakat. Kita lihat kritikan dari segi pendekatan moral. Cerpen ini dianalisis berdasarkan pendekatan moral. Contohnya, moral-moral yang baik terdiri daripada kesabaran, taat beribadah, taat pada ibu dan menghormati orang, mampu mengendalikan diri dan penyelesaian. Selain itu, ada juga di dalam novel ini antara moral yang buruk berdasarkan analisis. Contohnya, moral-moral yang buruk terdiri daripada tingkah laku tercela yang dapat merosakkan iman seseorang serta menggadaikan maruah dan harga diri kerana ingin mengejar dunia globalisasi yang dinyatakan oleh Ibu Mel untuk dijadikan ikhtibar kepada Mel dan pembaca. Di samping itu, kita lihat kepada kritikan penilaian. Apa itu kritikan penilaian? Kritikan penilaian ialah pengkritik melakukan penilaian terhadap karya sastera itu, bermutu atau tidak. Pengkritik perlulah bersikap jujur, tidak emosional dan memihak. Pengkritik perlu mempunyai hujah yang kuat bagi menentukan mutu sesuatu karya tersebut. Baiklah, kita lihat kritikan penilaian, yakni cerpen ini diiktirafkan sebagai bermutu kerana mempunyai banyak nilai, iaitu mengandungi nilai murni yang boleh diikuti oleh pembaca. Yang kedua, nilai patriotik, ketaatan dan kegigihan. Selain itu, cerpen ini juga mempunyai jalan cerita yang menarik, iaitu berlatar tempat pada zaman penjajahan dan mempunyai banyak sejarah negara. Dan yang terakhir, cerpen ini juga mengandungi unsur-unsur agama, iaitu menegakkan hal-hal agama dan memberi kesedaran kepada pembaca. Jadi itu sahajalah untuk pembentangan saya pada hari ini. Saya harap ia dapat memberi manfaat dan itu saja. Sekian, terima kasih.